bahawa tiada ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Okey, itulah Islam. Jadi Islam benda besar sekali apa? Ani abudullah. Ini apa? Antashhada. Kalau dalam atal mata tu al-Islamu antashhada alla ilaha illallah. Kalau tengok perkataan Arab tu pun cantik tu. Apa dia? Engkau bersaksi. Kita memang biasa dengar kalimah saksi, aku bersaksi tiada Tuhan. Baik, saksi-saksi ni kita ambil perkataan tu saja untuk isyarat. Pasal apa guna perkataan saksi? Saksi ni selalu pakai di mana? Mahkamah. Siapa yang boleh jadi saksi? Saksi ialah orang yang menyaksikan kejadian sesuatu kes pendakwaan. Itulah saksi. Kalau pencuri saksi, saksi pencuri, maksudnya dia nampak kejadian curi tu. Dia nampak macam mana dia masuk, dia pakai baju apa, masuk kot mana, buka pintu macam mana. Itu saksi. Jadi kita bersaksi, asyhadu, aku bersaksi la ilaha illallah. Maksudnya mesti ada informasi, ada pengetahuan, dan mesti yakin seyakinnya macam mana kalau kes pendakwaan dalam mahkamah, mestilah orang nak jadi saksi hanya orang yang nampak dengan mata kepala. Nak saksi dengan bab ketuhanan, untuk nama saksi tak dapat tidak, mesti orang yang nampak. Cuma bab ketuhanan dia bukan nampak dengan mata, tapi nampak dengan dalil dan maklumat. Nah, itu beza dia. Cuma kita nak ambil fokus dalam mana? Transaksi. Sampai tahap dia boleh macam saksi. Saksi ni tengok dengan mata. Allah kita tak tengok dengan mata. Habis tu kita nak tengok dengan apa? Jawab. Ni soalan ni, format soalan. Allah Ta'ala kita nak tahu dia macam mana, kita tak tengok dengan mata. Macam mana kita nak sabitkan bahawasanya memang dia ada dan mesti ada pada dia sifat kesempurnaan. Nak suluh dengan apa? Spotlight. Akal. Itulah kita belajar dalam tauhid, nanti ada istilahnya dalil. Dalil ni apa? Dalil itulah nanti istilahnya jadi saksi. Dalil ni apa? Dalil ni adalah indikator, penunjuk yang kita tengok sesuatu perkara, dengan apa yang nampak tu kita boleh faham apa yang tak nampak. Itulah dalil. Tuan-tuan selisih kereta, ada kereta bagi lampu, apa faham? Macam mana tuan-tuan boleh faham tu? Pasal ada dalil lampu. Tuan-tuan main mengaji, tuan-tuan bawa kereta kemas potong, tiba-tiba tuan-tuan selisih dengan satu orang driver, dia angkat tangan macam ni. Apa faham? Bagus tak? Siapa pun faham ni kan? Jadi apa maksudnya? Maksudnya dia puji tuan-tuan, cekap mandu. Sikitlah kan. Tapi yang tu kalau ikut, dia tak berapa kuat dalil tu. Tapi saya nak kata macam ni, kalau tengok jauh sikit, apa dia? Pemandu tu suka kan tuan-tuan? Kalau tak, kau tak suka. Yang tu yang nampak. Apa faham sebalik? Maksudnya hak jauh. Macam mana pun saya nak ajar dalil tu. Nampak asap, mesti ada api. Macam tu lah bahasa dia. Nampak kereta ramai, nampak kereta banyak je, apa faham? Mesti orang ramai. Tengok kat jalan pun ada buah kon. Itu dia tulis polis. Apa ni? Kematian ke? Kalau tengok bunga mangga, kenduri. Macam mana boleh faham kenduri? Bunga mangga tu. Tu dalil. Itulah dalil kan. Allah Ta'ala macam mana boleh tahu dia ada? Macam mana dia kuasa? Apa? Dalil. Apa dalil dia? Diajar oleh ulama'. Semua bahasa dia ada yang kita dah khatam kitabnya. Apa bahasa ulama'? Dalil ke orang Ta'ala? Baru dalam ni. Cuma macam mana nak olah supaya nampak cantik tu. Dengan alam ni mendalilkan Allah Ta'ala ada, dengan alam ni mendalilkan Allah Ta'ala kidam, bakok, mukhalafah lillah, hadis, kiam, minafsi, wadaniyah. Macam mana boleh olah tu. Hak tu nanti kau jadi saksi baru best. Orang dengar pun macam mana? Awak punya cakap best. Clearnya. Orang kafir kalau dengar kita bercakap macam tu, cerita bab ketuhanan, dia dengar dia masuk Islam. Kalau hakim dengar perbicaraan kes tu, walaupun kita, kalau kita cerita bab ketuhanan, walaupun Allah kita tak pernah nampak, apa soalan yang pendakwa raya ataupun peguam tanya kepada saksi,
Tengok saksi jawab, gedebu, 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 gedebu. Mantap. Dengan informasi, dah hujah, dah alasan. Macam mana? Macam itulah kita buat ketuhanan. Sampai tahap dia, asyhadu. Nak isyarat itu ya? Kalau boleh sampai tahap tu. Satu, Nabi Muhammad walaupun tak pernah tengok, tapi kita boleh mendalilkan memang dia benar, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Dia memang manusia. Walaupun kita tak pernah nampak, buktikan bahawasanya dia adalah manusia. Macam mana tu? Tu yang macam mana kita nak mengaji sampai tahapnya asyhadu. Asyhadu. Satu, asyhadu ni kalau zaman Rasulullah, dia memang asyhadu betul. Pasal apa? Pasal dia tengok Rasulullah dan ada dalil menunjukkan Rasulullah benar. Macam mana dia ummi, tapi dia boleh mengeluarkan ungkapan dan kata-kata ahli sastrawan tak boleh berlawan dengan dia. Pasal bahasa yang sangat mantap. Dia tengok asyhadu, dia adalah Rasulullah. Bila yang ni Rasulullah tu kata apa? La ilaha illallah, asyhadu la ilaha illallah. Macam mana dia berdalil dan semua tu berdalil dengan kaedah gunakan penaklukan akal. Fikir. Bila kata dia manusia biasa, tak pernah ada pendidikan, pelajaran, menulis dan membaca, tapi boleh mengeluarkan perkataan yang begitu berbisa sampai tak larat dilawan oleh para pendeta. Apa fahamnya? Must be something special about him. Pula tu benda macam ni bukan boleh dibuat-buat kan? Tu dalil. Dalil. Berfikir. Apa fahamnya tu? Mesti Tuhan semesta alam support dia. Beri dia, anugerah dia, lantik dia. Masa tu Muhammad Rasulullah. Dan Muhammad Rasulullah dia ajar apa? Sekali lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Cuma la ilaha illallah tu apa bukti pula? Yang tu yang kita akan belajar nanti. Macam mana nak sebut la ilaha illallah? Dengan sebab tu kafir di Islam. Dia tak dapat tidak mesti ada informasi dan dalil yang sangat mantap di situ. Yang itulah nanti kita akan belajar sampai akhir kitab. Sampai akhir kitab nanti kita belajar bab ketuhanan, bab kerasulan. Itulah maksud yang terkandung dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah yang menyebabkan seorang tu kafir di Islam. Kalau nisbah dia faham betul-betul, dengan sebab tu ada iman, sabab untuk jadi ahli syurga. Sikit syarah ke situ, asalnya nak syarah asyhadu tu saja. Jadi Rasulullah kata apa? Islam ni benda besar adalah penyaksian tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dialah Tuhan yang sebenarnya. Tiada yang sebenarnya melainkan hanya Allah. Lagi, dan bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan bahawa engkau mendirikan solat dan memberikan zakat dan berpuasa bulan Ramadan dan mengerjakan haji jika engkau kuasa pergi ke Baitullahil Haram. Berkatanya. Kemudian selepas Rasulullah jawab tu, Jibril yang menyamar sebagai manusia tu mengumpulkan diri sebagai seorang lelaki. Dia kata apa? Engkau benar, sadaqta, betul apa engkau cakap. Salah satu kaedah pembelajaran ialah bagi galakan soalan dan jawapan dengan kata bagus soalan itu. Ada yang cuba nak jawab, jawapan yang baik, soalan yang mantap, soalan yang memang dah diduga. Katalah itu. Jawapan, siapa boleh bagi jawapan? Betul jawapan itu. Tahniah atas jawapan anda. Jadi ini salah satu format yang Jibril ajar pada Rasulullah, keedah-keedah dan teknik mengajar. Sikitlah ambil situ. Kalau tuan-tuan jadi guru besar manfaat, ambil pengajaran itu. Kita belajar kadang dalam teori-teori pendidikan, ingat orang putih yang ajar, rupanya Rasulullah yang ajar, dan Jibril mengajar Rasulullah macam mana keedah pendidikan itu. Baik, nak ambil daripada hadis ni hak mana? Kata dia hadis ini menunjuk atas bahawasanya mesti didahulukan tauhid. Datang-datang tanya apa lu? Islam lu. Rasulullah jawab apa lu? La ilaha illallah. Apa maksud? Tauhid didahulukan, akidah didahulukan, syariat keutamaan. Macam tu kot. Ini rakyat didahulukan, ya ke? Tak ada. Sajalah usik-usik itu. Kita akidah didahulukan. Apa-apa perkelahi buat akidah dulu. Apa-apa kelahi buat akidah dulu. Kalau ada penyeming dengan akidah, tak kira siapa pun. Macam mana kita nak tahu akidah ni terselewing tak selewing? Tu yang kena mengaji. Pasal kita sepadan nak tengok orang betul tak betul. Hatta katalah kita ni orang biasa je, walaupun orang biasa, akidah kita mesti betul. Dan walaupun kita orang biasa, kita boleh kenal. Walaupun ada orang yang luar biasa dia atas kita. Luar biasa tu maksudnya dia pangkat tinggi, keluar mengaji, ada PhD, ada macam-macam lah, ada master, ada ijazah. Ada ijazah, terbalik saya sebut tu, ke bawah pula.
ijazah, ada master, ada PhD, ataupun label-label tok guru, syekh-syekh tarikat, tapi tengok akidah dia macam mana. Kalau akidah dia penin, ini finin punya, finin, reject. Kalau dia kata kau siapa nak bertikai dia, bukan masalah kita siapa, dia siapa nak bertikai akidah. Kalau yang ni yang tuan-tuan, zaman kita, zaman lah ni, zaman fitnah besar buat ilmu. Pasal kadang-kadang tengok orang syekh besar-besar tapi salah. Kita orang awam lah betul. Tambah yang balik belajar luar negeri, kadang-kadang nampak macam hebat, rupanya bodoh. Bodoh pada kita yang duduk Malaysia lagi. Macam mana nak tahu? Dia tak dapat tidak mesti dengan ilmu, bahasanya ilmu. Pasal kita berakidah ni, tu saya nak sebut ni tuan-tuan, walaupun kita orang awam, walaupun kita katalah Quran tak pandai, akidah mesti betul. Akidah mesti betul. Dan akidah kita boleh menyuluh betul tak betul, sekalipun yang tu tok guru, kita boleh suluh akidah dia. Tok guru apa akidah tak betul? Macam mana kau boleh condemn sedangkan dia tok guru, engkau orang biasa? Pasal berakidah istilahnya, kalau ajaran Islam, dia ialah common knowledge. Dia ialah benda besar, benda yang simply known among the Muslim. Benda pula memang simple. Bab ketuhanan ialah benda yang sangat simple. Ada benda yang kalau tak datang Nabi Rasul pun akal boleh menerima konsep-konsep ketuhanan. Dan akal boleh mencari konsep ketuhanan yang tepat dan betul. Walaupun begitu datang Nabi, dia mengukuhkan apa yang boleh didapat dengan akal tu. Macam mana pun saya nak sebut ialah pentingnya berakidah, dia mesti diutamakan. Sebab Rasulullah dia jawab apa, berakidah dulu. Dulu pun Nabi-Nabi dia ajar apa? Dia ajar berakidah dulu. Ani abudullah, bab ketuhanan dulu. Dan bab ketuhanan pun benda besar sekali, tahu mana? La ilaha illallah. Ayat dia pendek je, tapi apa konten dia? Nanti insya-Allah jumpa depan. Yang tu yang kita nak tengok apa syarah ulama tentang la ilaha illallah. Kalau saya sebut ringkas begini, itulah antara makna yang terkandung dalam la ilaha illallah. La ilaha illallah tu ialah tu yang kita duk belajar sifat 20. Sifat 20 tu kalau ambil kata ini, dia ni nak hurai apa sifat 20 dia? Yang mana dia ialah huraian ulama pada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hanya menghuraikan kalimah tu dapat sifat 20 tu. Saja bagi rumusan siap-siap. Pasal zaman sekarang kadang-kadang bila kita ajar sifat 20 ni, mana ada Nabi ajar sifat 20? Nanti kita jumpa. Kitab kita ni pun agak baik, dia bagi penjelasan dan tu. Kalau tuan-tuan rajin baca lah, tuan-tuan dah baca dah apa yang saya sebut tu. Kalau ada muskil orang tanya, main mana sifat 20? Memang Nabi tak ajar sifat 20, ajar wujud, kidam, bakok. Rasulullah tak ajar itu. Tapi dalam la ilaha illallah tu ada pengiktirafan yang mesti diakui. Dalam la ilaha illallah tu ada terkandung dalamnya mesti mengaku semua 20 sifat, atau belajar sifat 20 atau jalan ringkas 13. Mesti ada dalam la ilaha illallah tu, baru jadi kafir, jadi beriman. Kalau tidak, tak beriman. Jadi sifat 20 tu ambil mana? Dia ialah huraian daripada la ilaha illallah. Okey. Pasal Rasulullah dia tak ajar untuk jadi beriman qul huwallahu ahad, dia tak ajar gitu. Pasal qul huwallahu ahad, ayat dia terlalu spesifik dalam bab wahdaniyah. Bab lain tak masuk lagi. Allahu samad, masih bab wahdaniyah. Lam yalid wa lam yulad, masih bab wahdaniyah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, itu bab mukhalafah lil hawadis. Baru dua. Lagi apa yang mesti itikad dengan Allah Taala? Rasulullah tak ajar masuk Islam dengan qul huwallahu ahad. Dia ajar apa? La ilaha illallah. Macam mana dengan sebab sebut la ilaha illallah boleh masuk Islam? Mesti something there. Apa something tu? Itu yang ulama urai sifat 20. Tuan-tuan tak faham apa? Ngaji elok, don't miss your lesson. Okey, saja usik itu. Baik. Jadi asal nak ambil faham pun daripada hadis, dia kata semua perkara dalam Islam ni mesti didahulukan tauhid. Kemudian lepas tu solat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji, dan bahawa semua ibadat terhenti atas tauhid. Jadi kalau kita panjang sikit akidah tu, lepas tauhid apa dia? Solat. Jadi dua tu memang kait rapat tu. Quran pun kalau tengok Allah Taala dampingkan solat ni dengan iman. Wa aqimus solah wa atuz zakah wallazina amanu wa amilus solihat. Iman dan amal soleh. Cuma atas syarahan-syarahan hadis dan ayat Quran lain, amal soleh besar sekali apa? Solat. Satu nak tengok orang akidah betul tak betul, dia jaga tak solat, dia jemaah tak solat,
Dia tak jaga solat, dia tak jamaah solat, dia tak jaga sembahyang jemaah, maksudnya samtirah akidah dia. Simple je tuan-tuan. Ajaran Islam, tengok CP tu pun selesai. Maksudnya nak tengok orang ni akidah dia betul tak betul dengan ajaran Nabi, tepat tak tepat, ikut sunnah ke bid'ah ke, boh pergi ke pasal gitu. Nak tengok tak mana? Tengok solat dia, tengok jemaah dia. Dan bila solat, bila jemaah, apa lagi akan ada? Majlis ilmu dia. Dia hadir tak majlis ilmu? Dan sebelum ni dia belajar mana? Kalau belajar pun tak pernah, majlis ilmu pun tak datang, solat pun tak datang, dia belajar dengan siapa? Ayat mudah setan kan? Dia belajar dengan surat khabar, belajar dengan TV, belajar dengan TV3, belajar dengan utusan Malaysia, belajar dengan berita hairan. Berita hairan. Yalah, memang hairan pun berita tu. Belajar dengan TV3, belajar dengan radio, belajar tak apa-apa. Dengan ustaz tak mau belajar. Duduk pun duduk luar je. Tu saja nak sepeh orang luar tu kan. Belajar pun macam belajar duduk kat rumah je. Mana acik kan. Tengah duduk dalam surau, dalam masjid pun ada benda yang miss, tak faham. Kalau duduk rumah sambil masak, sambil makan, sambil tengok TV dengan kuliah, jangan sembang. Ada. Allah Ta'ala sebut apa masalah tu? Dia kata, ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Allah Ta'ala tak jadikan bagi seorang lelaki dalam hati dia ada dua, dalam dada dia ada dua hati. Maksudnya tak boleh buat dua perkara dalam satu masa, tak boleh. Apatah lagi dia bab pengetahuan, TV pun tengok, dengar pun dengar, kuliah di masjid, tak dapat. Kalau tuan-tuan pun duduk sini tapi hati tu ingat ke rumah, apalah nak masak. Lagi dah apalah cari makan tengah lepas malam ni. Lauk semua dah habis. Anak-anak semua pakat balik. Nak makan apalah lagi. Tak masuk dalam majlis ilmu. Kepala otak tak lain. Walaupun jasad kat sini. Saja sikit sebut itu. Nak menunjukkan apa? Nak kata benda besar. Bila sebut kata iman, amal soleh, dan amal soleh besar tu ialah sembahyang. Dan bila sebut sembahyang tu dah berjemaah, dia ada majlis ilmu, tengok boleh duduk dalam majlis ilmu. Ke panas punggung duduk majlis ilmu. Ke tak biasa langsung dengan majlis ilmu. Dia lebih syok dengan internet, dengan Google, dengan wiki, apa menatang, apa bala. Dah. Dia tak mahu duduk majlis ilmu. Something wrong. Mudah aja bahasanya. Something wrong. Kalau dia tak wrong, mesti dia datang majlis ilmu, dia siri jemaah, dia jaga solat, dia jaga akidah, dia jaga majlis ilmu dia. Dia tahu waktu pengajian dia. Dia sibuk dengan ilmu. Maksudnya apa? Dasar Islam adalah atas dasar itu. Satu, ilmu pula, ilmu apa nak besar sekali? Bukan ilmu tajwid. Walaupun ilmu tajwid bukan ilmu baca Quran, just baca only. Ilmu fiqah, ilmu cara nak sembahyang. Ilmu besar sekali, ilmu kenal Tuhan. Ilmu kenal Allah Ta'ala. Ilmu kau nak itikad Allah Ta'ala tu dengan itikad macam mana? Kenal akhirat, kenal Nabi, kenal Quran, kenal kodok-kodok. Semua perisi akidah ni mesti mantap ni. Pasal kita kalau tak mantap tu, dia akan longgar apa lain. Satu, tak sembahyang macam siapa, tak mantap bab Allah Ta'ala, tak mantap bab ajaran Nabi. Pasal ajaran Nabi paling besar sekali sembahyang. Rasulullah bila azan apa jadi? Dia tak kenal anak isteri dia. Dia tak kenal siapa keliling. Macam apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ingat? Allah besar sekali. Sembang tak besar, isap rokok tak besar, makan tak besar, apa semua tak besar. Yang besar sekali, hebat sekali apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. 4 kali ulang apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ceramah pun sekali ya takbir. Takbir. Allahu Akbar. Sekali ya. Azan 4 kali ke? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak boleh ambil attention kat situ. Lepas tu apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Besar tu kan? Besar tu. Lepas tu asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimah syahadah dia pun azan. Apa menunjukkan? Benda besar tu. Bab Allah Ta'ala, bab Rasul. Lepas tu, apa dah? Amalan. Hayya ala solah. Besar solat kan. Isyarat ambil udah hadis simple itu je. Ya. Bekal makan, minum, kenduri. Tak. Besar adalah solat. Satu, kalau tuan-tuan hantar anak tuan-tuan pergi kursus mana ke musim cuti ni, balik tuan-tuan nak tengok apa tu? Tengok solat dah. Akidah tak tahu pasal dalam hati kan. Nak tengok amalan dan tengok apa? Tengok solat dia. Dia jaga sama jemaah. Dia jaga sama jemaah, hantar lain kali hantar lagi tempat tu. Dia jaga solat dia, tuan-tuan hantar lagi. Jangan risau ya. Pergi hantar tempat tu. Pasal apa? Tengok anak boleh jaga sembahyang, maksudnya best didikan dia. Memang jaga bagus ya. Kalau balik-balik cerai. Bak sembahyang subuh lebur. Yang ni dulu tak pernah panggil subuh. Yang ni dia kejut kita subuh. Abah, 4.30 abah, bangun abah. Abah kena tahajud ni. Tu dia 4.30 dia kejut lah tahajud.
Selalu kita kejut dia pukul 7 setengah. Oi abang bangun. Lah abah panggil dia hantar bangun ah. Selalu macam tu. Kita hantar dia ke kem motivasi apa. Dia sejuk kita 4.30. Abah lah bangun dulu. Lepas saya bangun dulu. Abah ni apalah tidur je. Bangun. Bangunlah abah. Bangunlah abah. Selagi tak bangun dia duk panggil kita tu. Dia panggil tu pun dia dah sembahyang lah. Dah baca Quran lah. Macam mana? Tuan-tuan ada kem tu hantar dia lagi. Saja nak sebut apa tuan? Ini indikator nak kenal. Betul tak ajaran kem tu? Kalau tuan-tuan pergi hantar satu kem, balik-balik bid'ah jangan hantar. Tuan-tuan tak faham sudah. Pasal apa? Ini masalahnya kem. Pasal apa? Ajar takfir bid'ah orang. Nama di kufur apa? Kufur ni bid'ah. Ni bid'ah, ni bukan sunnah lah. Ni sunnah, tak sunnah apa? Ni tak sunnah. Tengok dia pun tak sembahyang. Main jemaah tak ambil berat. Tak jadi. Masa tu hantar berdasar tu. Buat keluar. Kursus sekali tuan-tuan minta balik. Ada something wrong dia ajak tak bid'ah tu. Saja sebut begitu sikit. Jadi asal nak buka apa? Akidah tu. Betul-betul besar ibadatnya adalah solat. Okey. Lagi pula dia kata semua ibadat terhenti atas tauhid kerana mengerja ibadat, solat dan lain-lainnya tidak dikira tanpa tauhid. Yang ni yang ulama kita dia gunakan satu sipir, dia kata apa? La tasihul ibadah illa bima'rifatillah. Tak sah ibadat, apa-apa ibadat, baik puasa, sembahyang, zakat, haji, iktikaf, baca Quran, itu ibadat khusus. Baik jual beli, berniaga, apa saja yang kita buat kerja-kerja kebajikan, kerja-kerja apalah nama kebajikan tu, apa saja, tapi dia tengok akidah cerai. Macam mana? Habis. Pasal apa? Tak kenal Allah Ta'ala. Tak kenal tu sama ada tak kenal sama sekali, ataupun kenal tapi tersilap. Kalau tanya Allah Ta'ala kat mana? Allah kat langit lah weh. Allah Ta'ala kat langit lah bro. Out. Siapa Tuhan kau? Tuhan kau Allah lah. Mana ada lagi? Nabi siapa? Nabi Muhammad. Okey. Tanya dia, Allah Ta'ala kat mana? Allah kat arah lah. Macam mana? Arah yang layak lah. Out. Akidah. Walaupun dia kata Tuhan dia Allah. Kau faham Allah Ta'ala macam mana? Allah ada muka, Allah Ta'ala tak ada tangan. Allah Ta'ala, out. Awal lagi. Anak tuan-tuan pun kalau pergi ngaji, tengok balik duk cerita macam tu, jaga tu. Take alert sikit. Something wrong tu. Pasal ajar-ajar akidah, ajar Allah Ta'ala berjuzuk dalam kota. Pening. Ada benda kalau tuan kena murnikan balik tu. Baik, jadi asal dia sebut tak sah solat ibadat apa melainkan dan semua tu tak dikira tanpa tauhid, firman Allah Taala. Baik. Yang ni dah satu lagi dalil nak menunjukkan bahawasanya benda besar adalah berakidah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Kalau ikut waqaf situ senang. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Cuma kita selalu belajar tajwid, kita waqaf tahu mana? Mukhlishina lahuddin. Kan kita waqaf itu tak? Apa tu? Hunafa wa yuqimunas shalah wa yuqimus shalah. Surah ni daripada surah Bayyinah. Jadi surah Bayyinah tak ada nun. Kita selalu gitu kalau ikut waqaf lebih elok waqaf kat hunafa tu. Sikitlah macam tu tajwid. Sepatutnya liya'budullah illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Siap. Itu saja bacaan Quran gitu. Nak tajwid pun tengok tajwid elok. Macam mana pun tengok fokus ayat ni. Maksud ayat ni kata dia padahal mereka itu cerita orang yang beriman, para sahabat pada zaman waktu turun ke ayat Quran ni mereka itu tidak diperintahkan, tidak ada perintah pada zaman mereka awal-awal terima Islam dulu melainkan supaya menyembah Allah Ta'ala dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya. Okey. Jadi asal nak sebut apa dia? Benda besar menyembah Allah Ta'ala. Dan ya, sembah pun dengan ikhlas, ikhlaskan ibadat kepadanya. Jadi dia nak pakai dua benda situ, tentang Allah, sembah Allah pasal tak akan boleh sembah orang Ta'ala melainkan kena Allah,
lepas tu ibadat. Lagi pula tetap teguh di atas tauhid. Hunafa, yang tu dia nak huraikan perkataan hunafa. Hunafa tu dia terjemahkan dengan tetap teguh atas tauhid. Kalau kita selalu istilahnya disebut dengan perkataan hanif, maksudnya sentiasa cenderung dan suka kepada benda yang baik, kebenaran. Suka ke bab ketuhanan, suka ke bab rasul, suka bab ibadat, suka majlis ilmu. Memang tetap ada dan ada konsistensi dalam bab itu. Sembahyang jemaah, majlis ilmu, lagi tauhid, membesarkan Allah Taala, zikir, baca Quran, mengimarahkan masjid, surau. Memang dia hidup di atas dasar itu. Kalau ada orang jauhkan pada masjid, surau, seronok, ni dia tak seronok, dia suka masjid, surau, majlis ilmu, sembahyang, dia suka macam tu. Maksudnya betul tu. Masa orang yang sentiasa tetap di atas benda macam ni, dia memang akan seronok tentang bab ketuhanan, majlis ilmu, ibadat. Mestinya. Kalau kita tengok suka bersukan, suka duduk padang bola lagi, ada masalah tu. Dia tak suka makan lagi, ada masalah juga tu. Main masjid pun kira makan ni. Kalau tak ada makan tak main, ada masalah tu. Masalah tu. Sikitlah syarah-syarah sambil-sambil gitu. Baik, dan pula supaya mereka itu mendirikan solat dan memberikan zakat, dan demikian itulah agama yang benar. Jadi agama benar ni dia memang fokus apa dia? Bab ketuhanan, lepas tu umumnya ibadat, lepas tu dengan disiplin akidah dan ibadat tu menyebabkan sentiasa cenderung untuk buat benda baik. Tengok. Dia nak ajar pada satu benda yang kalau didikan Islam ni betul, mesti dia akan pergi pada akidah yang betul dan ibadat. Dia nak nanti sampai tahap dia bukan saja dia ibadat, dia pun nak orang lain ibadat macam mana dia boleh ibadat, macam mana dia punya akidah betul, dia nak orang lain betul. Dia akan jadi amal makruf nahi mungkar. Dia tengok mungkar, dia tak boleh duduk. Dia tak senang duduk. Dia tengok orang tak boleh buat kebajikan, orang tak mau main surau, orang tak main masjid, orang tak main jemaah, orang tak main majlis ilmu, dia tak sedar hati. Bukan saja dia tak sedar hati, dia tak boleh pergi, dia tak sedar hati, orang tak boleh pergi. Bila dia buat majlis ilmu, panggil ustaz, tak ada orang datang, dia susah hati, orang tak datang. Dia susah hati, orang tak datang. Dia ialah orang mula-mula datang. Walaupun dia dah pandai, dia panggil tok guru, dia duduk depan kali. Dia yang mula-mula ngaji. Tapi kalau dia panggil tok guru, dia pun tak mengaji. Dia duduk masak, duduk sibuk je. Orang lain yang mengaji, orang lain pandai, dia tak pandai. Tu silap. Ada benda tak kena tu. Pasal dia hanya suka susun orang mengaji, tapi dia tak mengaji. Macam mana dia boleh ajak orang buat kebajikan, tapi dia pun tak ada kebajikan? Tu jangan silap. Ada benda tak kena kan tu. Kalau nisbah susun tu, ada benda yang miss. Kita sangka kita buat baik lah, rupanya ada silap juga. Quran ada sindir kita dalam bab tu. Dia kata apa? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Adakah kamu ajak manusia buat kebajikan sedangkan kamu lupa pada diri kamu sendiri? Ada peringatan untuk kita di situ. Kita ajak jom, kita pun tak pergi. Okey. Itu sedikit lagi tambahannya. Quran kalau ikut untuk menunjukkan akidah adalah benda besar. Habis. Adapun dalil mantuk yang disebut dengan lafaznya ila fa'lam. Baik. Yang ni dia sebut sedikit ayat Quran dengan istilah dalil mantuk. Apa benda mantuk ni? Asal diterjemah tu dia bubuh titik dua tu, masuk mantuk ni yang disebut dengan lafaz. Maksudnya kalau ambil dalil yang dalam Quran, dia memang fokus benda besar bab akidah. Maksudnya lafaz dalam Quran tu sendiri fokus besar akidah. Nah, akidah itu lafaznya tu yang diguna bahasa mantuk tu. Mantuk ni maksudnya kalau bahasa Arab daripada natoko, bahasa lain dia lafadha dengan makna malfuz. Maksudnya lafaz daripada Quran tu sendiri yang kita duk baca, lafaz tu sendiri menunjukkan bahawasanya mesti ambil besar dalam bab-bab ketuhanan, bahasa lain dalam bab akidah. Jangan ada silap berkenaan tu, bahkan mesti ada kemantapan yang sangat jelas. Mana dia? Itu istilah mantuk tu. Kalau ada tuan-tuan miss bahasa tu, tanya lain.
Saya rasa saya cerita dekat tu, tuan-tuan boleh tangkap apa dia mantuk tu. Bunyi dia macam ni, fa'lam annahu la ilaha illallah, kemudian wastaghfir li dzambika. Surah Muhammad ayat 19, maksudnya kita baca dulu terjemah tu, maka hendaklah kamu mengetahui bahawasanya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, dan hendaklah kamu